Nak berhijrah pun nak kena ada strategi. Dah aku nak berubah apa? Nak kena tahu. Aku nak ubah diri aku. Ubah apa? Dah berapa tahun dah sambutan mal hijrah. Berapa tahun dah macam awal tahun, akhir tahun. Tak ada siapa pun rasa apa ini patut ubah. Kadang-kadang penceramah macam-macam datang. Berubah-ubah penceramah. Berubah tarikh. Berubah tahun. Yang sama perangai. Kan? Apa sebab? Sebab tak nampak sebab kenapa berubah. Tanya, aku dulu semayang tapi ilmu tak ada. Belajar tentang semayang. Aku dulu mengaji tapi panjang pendek main lontongnya. Tak tahu panjang pendek. Mana betul salah. Lantak lah. Jadi kono belajar. Sampai masuk. Kalau tidak sia-sia apa yang kita buat. Membuat satu amal tanpa kita ada ilmu dengan dia, maka jadi sia-sia. Orang semayang, kata semayang. Orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud lama, kita pun lama lah. Tapi tanpa kita faham, kita buat ikut-ikut. Apa beza kita dengan burung kakak tua? Kan? Orang mengaji, kita mengaji. Orang baca, kita baca. Pandang minit, lari larau, bantai. Janji ngaji. Itu saya sebut, tak salah kalau kita bangang mengaji. Tapi kalau tiap-tiap tahun bangang mengaji, salah kita. Itu sebab kena belajar. Kat sini dalam Masjid Amaniyah ni, berapa ramai ustaz, imam. Imam-imam pun boleh tolong ajar kita ngaji. Belajarlah, jangan malu. Yang patut malu dah lah, tak pandai, tak nak belajar pula. Belajar. Kan? Betul, kalau kita tengok kadang-kadang orang rasa, cuba tengok Piramli, Ustaz Piramli dalam kitab Pendekar Bujang Lapuk. Cuba tengok. Ustazah Rusyatimah mengajar, ada seorang anak murid yang tua tu jawab, jin mata toncet, dia jawab. Kita golak masa tu, tapi rupa-rupanya hari ni murid-murid tua belajar, tak heran. Sebab pun Nabi sebut suruh tuntut ilmu, kan? Talibul ilmu fardhu ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib pada semua orang Islam, tak kira muda tua, kecil besar, semua kena belajar. Sampai nak mati pun dia ajar ngucap. Nampak tak? Dia belajar. Jadi masa tu bila siang, tentera kafir Quraisy serbu masuk, tengok-tengok rupanya Saidina Ali kat dalam rumah. Masa tu Saidina Ali, anak Saidina Abu Bakar, iaitu Asma, kena tempeleng, kena tampar, dapat khalayak ramai. Tanya, mana ayah kau? Mana Rasulullah? Mana Muhammad? Mana? Dia orang kena tampar, kena pukul depan orang ramai, tapi dia orang tak mengaku, dia orang tak tahu. Dia kata dia orang tak tahu. Pengorbanan. Setelah 3 hari bersembunyi di Gua barulah Nabi dengan Saidina Abu Bakar meneruskan perjalanan, diikuti dengan rombongannya. Tapi masa dia pergi berhijrah ni, nak barang diingat yang jalan yang Nabi ikut bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang biasanya dilalui oleh binatang-binatang liar. Itu sebab siapa dah pergi Makkah, Madinah pergi Makkah, dia naik bas kan. Kita pergi buat umrah ke haji ke naik bas kan. 5 jam perjalanan. 5 jam perjalanan, semua orang tanya mutawif, pukul berapa sampai Ustaz? Dalam bas aircon tu tanya. Ambil ni kau. Tak berhenti kena terkencing kan. Macam-macam lah kan. Macam-macam perangai. Kan? Mana yang daripada Madinah pergi Makkah pakai kain ihram. Talalap jagon. Terasa macam dah tak ada kain ihram tu. Kan? Itu pengalaman orang yang pergi umrah haji, dia tahulah kan. Bayangkan. Sedangkan Nabi tu kira kita tinggal kat luar. Kita tinggal pandang kat luar bas, kita nampak bukit bukau, batu-batu je. Macam mana lah Nabi hijrah dulu ni? Masalahnya, bukit yang kita tengok tu pun batu-batu tu, masalah itu jalan elok. Bukan itu jalan yang Nabi ikut. Nabi ikut jalan lagi teruk pada tu. Dan Nabi jalan bukannya 6 jam. Macam kita naik bas. Bukannya 8 jam. 8 hari Nabi jalan. Bayangkan tu. Semata-mata nak sebarkan agama ni. Nak mempertahankan dakwah ni. Macam itulah keadaan ni tuan-tuan. Kemudian bila sampai di Quba, Nabi berhenti kat sana. Benda pertama yang Nabi buat, Nabi bina masjid. Orang ni 9 sebut masjid. Orang Batu Kif sebut mosque. Masjid. Bina masjid. Allah, dengan tulang pek korek Nabi buat masjid. Tapi masjid tu taklah secantik yang kita pergi hari ni. Tapi nak bagi tahu apa penting masjid. Ni Masjid Al-Amaniyah ni, masjid paling aman dalam Malaysia. Amaniyah kan. Aman ni. Oh ni 9 semua aman ya.
Inilah masjid paling aman, dan nak bagi tahu selagi mana ada masjid, selagi mana ada orang hidupkan jemaah sini, sejahteralah masyarakat sekitar. Sebab belum pernah lagi imam berdoakan, ya Allah, kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir sahaja, ya Allah, yang tak datang tepi mampuihlah. Tak pernah lagi imam doanya tu. Imam doanya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, doa untuk semua. Jadi orang tak pergi masjid jangan sombong, jangan kutuk orang pergi masjid. Nah, tu ingat tu. Tu sebabnya hidup dalam masjid, tuan-tuan. Cania punya selesa. Bayanglah aircon berapa banyak lah tu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 campur dua hanun, 8, 2 boleh. Dengan kipis ni, dengan blower, penceramah tetap berpeluh, tak tu pahal. Nampak lampu lampu chandelier. Lampu orang kayu ni. Tengok kapet, tabah, kalau sujud terbenam muka. Apa lagi nak? Datanglah, kan? Imarah ke masjid. Nabi dah tunjuk benda-benda, sebab sinilah masjidlah tempat pembangunan masyarakat. Ya, nak azan dulu ke? Kau sambung ya? Nak azan dulu ke? Nak azan tu? Azan, okey. Okey, sambung jadi nak tunjukkan bila banner masjid tu sebagai tanda itulah pusat pembangunan masyarakat, nak bangunkan negara, nak bangunkan negeri, nak bangunkan ni kesatuan ummah di kalangan kita. Nak bincang ekonomi ke, bincang apa ke, masjid boleh, tak ada masalah semua. Sekarang ni pun dah ada masjid buat koperasi lah, buat kedai-kedai runcit, ada alternatif balik semayang boleh, gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan harga yang jauh lebih murah daripada luar, mudah-mudahan kan. Tentulah sepatutnya fungsi kemudian bila selesai daripada masjid, Nabi sambung pula perjalanan lagi sampai hari. Akhirnya Nabi sampailah ke Yathrib. Ketibaan Nabi ke Yathrib ni disambut dengan gilang gemilang, dengan penuh kegembiraan. Bernasyid, berlagu mereka menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Senyum macam tu, riang menyambut Nabi. Bini timahabat no. Alal badara alaina. Kau marah kau apa? Kenalah gembira, faham. Tala'al badru alaina. Wahai bulan purnama yang telah terbit di atas. Dia menggambarkan Nabi ni macam bulan purnama sampai. Cantik, indah. Min saniyatil wada', dari lembah Al-Wada' datang muncul daripada situ. Wajaba syukru alaina, dan wajiblah ke atas kami untuk mengucapkan syukur. Mada'a lillahi da', yang mana seruan adalah kepada Allah. Kau faham lain kali itu sebab itu pun satu penghijrahan yang kau nak buat. Mengaji kita tak faham. Sekarang kitab Mahaban Berjanji pun dah siap ada makna dah. Faham lah, tak adalah time orang yang dia sedih. Tala'al badru, dia sedih ke apa? Kan Nabi kau dengar lah kan, mari nak orang baca, orang melagukan lagu ni, yang nyambut aku ni macam sedih je pula. So payment dah, pay dah. Payment group Berjanji tu nak bayar awal lah kan, contoh lah. Adalah. Jadi makna kata tu dia. Tu kadang kita ngaji dan tak faham. Tak faham. Tiba-tiba orang tu baca ayat. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada disebut haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Kita pun handa betul ayat dia. Yang dia sebut Quran tapi bukan ayat Quran. Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Kita handai. Rupa-rupa bukannya Quran, bukan hadis, bukan Arab pun. Rupanya Jawi bubuh bari.
Jawi di bubuh baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawau nun turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin paut falaparin lapar. Itu pun nganggu. Taklah. Itu sebab kan kono belajar. Tu cerita tadi tu. Jadi makna banyak perkara dalam peristiwa hijrah Nabi. Apa lagi Nabi buat? Dalam peristiwa hijrah, Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Puak Muhajirin yang datang sehelai sepinggan, bukan sepinggan, sepinggang. Tak ada apa pun yang dia bawa. Yang puak Ansar saya beritahu, aku ada ramai bini, mana satu kau nak kau cakap, yang mana kau nak cakap. Dia pula tidak mengambil kesempatan atas kebaikan saudaranya. Tak apalah. Aku dapat tanah bercucuk tanam jadilah. Macam tu lah. Cuba kalau gitu. Bini ramai suruh pilih. Macam mana Mana satu kau nak? Kau cakap. Sania kan. Enggak lah kan. Yalah. Joki jangan ditolak kan. Tak. Macam tu sekali. Termasuklah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf salah seorang sahabat, dikatakan antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Kan? Abdul Rahman bin Auf pun ada seorang ni. Kan? Dia offer dia, mana satu kau nak? Sa'ad bin Rakib ni tanya, mana satu kau nak? Kau cakap. Aku ada 2 bini. Kalau kau nak ni aku ceraikan ni. Kau nak yang ni aku ceraikan. Cakap mana satu kau nak? Dia kata tak apa. Dia kata, semoga Allah memberkati kamu. Aku tak nak. Abdul Rahman bin Auf, dia tak mau. Dia tak ambil. Dan dia berikhtiar berusaha sendiri. Dia usaha sendiri sampailah dia jadi antara orang yang kaya di kalangan sahabat yang kaya. Tapi dia tak kedekut. Tak pernah kedekut. Dia bantu Nabi. Walau apa juga urusan Nabi minta, dia akan bantu. Ni nak berperang ni, apa kau boleh bagi sumbangan? Wahai Abdul Rahman bin Auf, aku boleh bagi. Sekarang aku dah 4,000 dirham, aku bagi 2,000, kau ambil. Separuh daripada harta dia bagi. Macam tu sekali. Kan? Sampai kan bila dah ada duit, barulah Abdul Rahman bin Auf tu kahwin sendiri dengan seorang wanita Ansar. Kahwinlah dia dengan seorang perempuan Ansar. Nabi lalu, Nabi terbau-bau. Dia tu orang kata ada satu bau lah yang memang bau wangi-wangian yang biasa dipakai untuk orang yang kahwin di Arab lah. Dia pun tanya, Abdul Rahman, kau baru kahwin kau? Tahniah. Ya Rasulullah, janganlah kau senyapnya, kau baiklah majlis walaupun seekor kambing. Tu yang hadis Nabi kata, baik jamuan walaupun seekor kambing. Sebab nak bagi tahu ke orang, panggillah 3-4 orang. Macam kita lain, panggillah 3-4 ribu kan. Ni bagi 3-4 orang ni syaratlah bagi tahu yang dia dah kahwin. Tu memang kita disunatkan buat majlis makan-makan tu kan.